Baik, kembali bersama kami dalam wawancara Pai Pagi. Kita bersama dalam segmen wawancara motivasi penjawat awam, yang mana untuk hari ini kita membawakan tajuk meraih berkat di tempat kerja. Alhamdulillah sudah pun bersama kita pada pagi ini Yang Mulia Tuan Haji Nur Husaini bin Haji Muhammad Hussein, pegawai latihan Institut Perkhidmatan Awam. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Gembira kita dapat bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji pada pagi ini dalam segmen wawancara motivasi penjawat awam membawakan tajuk meraih berkat di tempat kerja ya. Baik, untuk memulakan sesi wawancara kita ini, mungkin terlebih dahulu Tuan Haji ingin menjelaskan nih, apakah tajuk sebenarnya pada hari ini, dan kita ingin mengetahuilah perincian berkenaan dengan tajuk yang dibawakan ini. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bila memperkatakan tentang tajuk ini, iaitu meraih berkat di tempat kerja, kita kupas sikit-sikit dulu. Kita kena faham meraih itu dari segi kamus dewan itu memperolehi, ingin mencapai, ingin mendapat berkat pula dalam bahasa Arab panggil barakah. Kita orang Brunei panggil berkat mata. Ya memang sama, makna memang sama. Cuma sebutan kebiasaan kita ni lokal berkat iaitu makna dalam bahasa Arab tu barakah tu artinya bertambah. Bertambah dan berkembang dengan baik. Sama lagi kalau mudah faham, kalau ni orang kita ni berkenaan dengan berkah ni Allah suka, Allah redha, Allah terima apa yang kita ni lakukan. Okey, atau persepsi dan tanggapan orang kita ni dia salah, memang betul. Kalau kita ni kaitkan dengan tindakan yang dibuatnya, hasilnya berkat ni macam hati jadi tenang, orang suka kita ni, hasil kerja bertambah produktif, musibah mungkin indah menimpa seseorang ataupun kita ni bila bertindak selalu berhasil. Wah, power tu selalu berhasil. Dia mudah nak terima. Stres diurus dengan baik. Kalau ada pun stres dapat diurus dengan baik. Itulah di antara anunya dia punya makna meraih itu dan juga berkat. Dan ringkasnya keberkatan itu dalam sesuatu artinya kualiti kebaikan yang terdapat di dalam sesuatu itu berkembang sehingga melampaui bilangan ataupun kualiti. Contoh kena bagi satu, tapi rasa macam dapat 10. Contohlah ibarat ringkasnya dah. Dan bila kita mengatakan tempat kerja pula, ya di mana kita ni mendapat rezeki, di mana amanah ini diberikan, dipikul, di mana janji kita untuk menunaikan tugas, tempat cari makan, itulah yang ada kena-mengena dengan meraih berkat di tempat kerja. Baik, itu dia ya, meraih berkat di tempat kerja. Jadi tuan ya, bekerja bukan sekadar mencari rezeki semata-mata, tapi untuk kita ni mencari rezeki yang halal lagi berkat. Jadi mungkin tuan boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara perkara-perkara yang perlu kita ni hindari andainya kita ni benar-benar mahu mendapat ataupun rezeki yang berkat ini. Ya. Terima kasih ya. Ada yang Intan okey. Keberkatan rezeki tidak mungkin dapat diraih jika gaji yang kita ni peroleh itu hasil daripada sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan etika kerja. Dalam Perkhidmatan Awam ada etika kerja, rukun akhlak, dan etika kerja Perkhidmatan Awam ada 11 tu. Itu yang perlu kita ni imani atau jadikan pakaian kita ni sebagai benteng untuk sasar dalam tindakan kita ni bekerja. Mungkin kita ni melakukan wali mungkin sama-sama kita ni melakukan sesuatu itu kadang-kadang tanpa sedar. Perbuatan itu menyalahi yang boleh menghakis keberkatan dalam bekerja. Okey, malah kita ni ditagur macam nak ambil perhatian umpamanya. Tapi perasaan tadi it's okay. Tapi kalau kita kaitkan dengan pencipta, Allah dah reda benda itu kan, benda yang salah dibuat. Itu makanya kadang-kadang rezeki itu ada keberkatannya. Tapi orang terasa berkat itu. Nanti kita akan sentuh nanti ya. Jadi ada boleh kata untuk kesempatan ini pada pagi ini saya bawakan 10 lah. Di antara perbuatan yang perlu kita hindari. Banyaklah sebenarnya, 10 saja. Supaya rezeki kita ni itu betul-betul berkat. Kita hindari. Satu contohnya kita ni ada hasad dengki di pejabat. Dangkikan kejayaan orang tu ada kelebihan sedikit, macam-macam dia dijajah-jajah cerita, dia puas dengan live mengumpat, mengumpat melalui internet dan sebagainya tu atas dengki dan mengumpat. Kedua, akhir datang awal balik tanpa kebenaran. Kalau sekali-sekala ia tu ada sebab. Okey, ini kadang-kadang memanjang memanjang tanpa ada kebenaran. Sudah datang akhir balik lagi awal tu. Itu satu. Ketiga,
menggunakan masa kerja yang untuk hal-hal peribadi. Ini kalau cerita panjang-panjang untuk anu saja. 4, curi tulang dan melalaikan tugas. Banyak contoh-contoh yang ada berlegar di sekeliling kita, tuan-tuan dan puan pun sudah maklum benarnya. 5, pintar alasan. Mengapa akhir, mengapa dia siap, macam-macam alasannya. Nanti anak damam kita ku akhirnya. Kucing beri-beri itu ku akhirnya. Kadang-kadang benda-benda itu logik sampai menjadi satu kebiasaan macam imun. Atau kadang-kadang tanpa sedar. Tapi seolah benda itu benda baik. 6, angkuh dan sukar bekerjasama. Dia mau mendengar pandangan orang. Ini boleh menarik keberkatan dalam bekerja. Sebab kita kena ada taat kepada ketua. Okay. 7, menggunakan kemudahan pejabat untuk keperluan pribadi. 8, pulang sebelum waktunya tanpa kebenaran. Itu pun tentu. Kadang-kadang kalau kita beri contoh, komitmen kadang-kadang kita ni tahap kerja, berkeluarga dan sebagainya, kadang-kadang anak kecil umpamanya, memanglah kalau stages anak tu masih bersekolah, kadang-kadang kita pulang keluar awal umpamanya hantar anak sekolah. Tapi kalau sudah anak tu sudah membesar, ini lagi kan diantar ambil umpama contohlah, masih lagi sikapnya tu, baik aku mesti balik awal setengahnya, aku mesti balik pukul 4-nya, anak kuliahnya, sarang-sadang menipu ni, umpamanya lah, atau sudah tanpa sedar, itu sudah menghakis keberkatan. Nanti kesannya nanti dalam kehidupan berkeluarga, anak keras kepala, ada saja yang dah rusak, baru je balik kemarin. Standard A tapi dia baru rusak. Tapi kadang-kadang orang sampai fikiran macam tu kan. Ini pun yang boleh menarik, mengurangkan keberkatan dalam bekerja, rezeki yang kita dimakan. 9, memberi dan menerima rasuah. 10, menipu dalam membuat tuntutan. Overtime umpamanya, lebihkan yang tersejam, lebihkan tennya umpamanya. Tapi hakikatnya dah ada macam tu. Okey. Itulah yang perkara-perkara yang boleh menghindari rezeki kita itu berberkat. Baik, ya itulah sedikit sebenarnya ni tuan. Antara perkara-perkara yang perlu dihindari andainya kita ni benar-benar ingin mengharapkan dan juga meraih rezeki yang berkat ini kerana kalau mengikut logika akal kita ni kita ni pun sebenarnya dapat menilai mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita ni lakukan lebih-lebih lagi dalam kita ni orang menafkahi kehidupan begitu juga di keluarga yang berada di rumah. Kita ni tidak maulah memberikan mereka benda-benda ataupun perkara-perkara yang haram jadi perlu ada keberkatan di dalam kita ni mencari rezeki tersebut satu soalan ni sebelum kita ni simpulkan tajuk kita pada pagi ini tuan kenapa keberkatan itu perlu kita ni raih pasal kita ni ada tanggungjawab kan. Tanggungjawab tu kita ni step apa yang kita buat contoh dalam perkhidmatan awam bergaji semua bergaji Jadi gaji yang bawa pulang tu seperti mana yang Wali katakan tadi, untuk diri kita ni dan juga keluarga kita ni yang kita ni sara. Jadi kalau ada keberkatan, ada saja pergolakan boleh timbul, konflik boleh timbul dalam bekerja kita ni Ada saja Jadi kalau kita ni membiarkan benda-benda ni sama ada sedar atau tidak sedar, itu makanya banyak sebenarnya berlaku. Kehidupan indah tentram. Hidup dah tentram, dah tenang. Kalaupun kita rasa cukup, tapi ada saja yang kurang. Mungkin anak kita bermasalah, ketua sering marahi kita ni dan macam-macam lagi. Adakah memadai seseorang itu mengatakan bahawa cukuplah sekadar ia menjalankan tugasnya sahaja? Tidak sebenarnya. Siapa kita mau kualiti kan, sedangkan kita beribadah, kita solat fardu, kualiti itu mesti ada. Solat itu kena diterima. Jadi sama je raja. Jadi kalau kena mendidik diri kita ni bagi orang Islam didikan itu sebenarnya ada dalam rukun Islam yang 5 tu, ada semua. Kepentingan solat, puasa. Kalau benda-benda ni dia buat dengan sempurna, mungkin dia diterima. Sama juga kalau kita aplikasikan dalam kerja. Jadi betul-betul mesti benda-benda tu yang diterima, mungkin saja diterima oleh rakan sekerja, diterima diredai oleh ketua kita. Tapi Allah tu penting yang meredai bahawa apa yang kita buat tu memang tepat. Kita ni mau bergelar sebagai seorang pekerja yang zalim. Kita ni mau bergelar sebagai pekerja yang adil pada Tuhan, adil pada diri sendiri. Dan kalau boleh kita buat yang lebih sedikit, ihsan. InsyaAllah ni keberkatan akan bertambah lagi. InsyaAllah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat Dan juga tuannya berkat itu tidak dapat dilihat secara kasar, tapi kita dapat rasakan sebetulnya. Jadi dan tuannya kita tinggal beberapa minit saja lagi ni. Jadi mungkin boleh tuan simpulkan tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Baiklah, untuk meraih berkat melalui kita ni gunakan perkataan berkat itu saya buat akronimnya. Jadi kita ni B
berkomunikasi efektif. Kenapa saya mengatakan komunikasi kena perlu efektif seperti transparan, tulus sama ada dengan atasan dan rakan sekerja. Kalau ada benda-benda ni boleh menimbulkan konflik, pergaduhan rasa nafas hati ya. Jadi komunikasi kena sampai jelas. Kedua, etika. Etika kerja kena diimani. Imani etika kerja tu ya sebagai guide supaya kita ni tidak salah laku. Okey, bukan saja dihafal, dihayati rukun akhlak etika kerja tu. Riadah di-maintain dan di-maintenance. Kenapa? Ya, dia kena menggunakan dengan jasmani kita ni. Kalau stres umpamanya, ada kegiatan fizikal boleh mengganggu juga, yang akan membawa kesan juga kepada tempat kerja. Mengapa dia datang? Lelah punya. Kerana tired mental lah. Mungkin disebabkan ada hal-hal pergolakan. Jadi kita mesti ada juga riadah tu. Maintain dan maintenance. Kenapa ada maintenance tu? Ikut umur. Dan jadi diris, umur sudah setengah abad. Dibantai je naik bukit, contoh. Kesan nanti bila lelah, sampai datang ke raja tu. Contoh. Okey, kawal emosi dengan baik. Memang macam-macam ya. Berlegal di pejabat. Boleh mencetuskan emosi. Jadi kawal. Kalau kena marahi umpamanya, ataupun kita akan marah orang atas sesuatu tertentu, kawal. Amalkan konsep negara zikir dalam pekerjaan. Banyak kan kerana di Nabi Salam ya, Intan ya, dan juga Walia, kita disarankan memulakan pekerjaan dengan membaca Al-Quran, umpamanya baca surah Al-Fatihah. Adakan elemen-elemen agama dalam jabatan kita ni. Insya-Allah ini boleh mencegah kemungkaran yang berlaku di pejabat. Okay? Dan tawakal di hujung usaha. Perbaiki ya persepsi tawakal itu bukan belum berusaha tapi tawakalnya nauzubillah. Usaha betul-betul sudah kita ada buktinya, pro kontra sudah ada, tapi masih juga kena marahi, tidak apa-apa. Ini sudah serahkan yang terbaik, serah pada Allah. Allah Maha mengetahui benda itu. Dan tambah lagi berkat tu, tambah S sedikit. S, kena sabar. Apapun tindakan kita ni di pejabat, melihat orang melihat ulah kita ni, bos kita ni yang mendesak umpamanya dan sebagainya tu, kita kena sabar. Kenapa? Sabar ini mencetuskan kemuliaan. Kalau di pejabat atau tempat kerja kita ni, dalam jabatan tadi, banyak kan bersawang-sawang, berkelahi dan pedangkian. Ini perlunya ada kesabaran itu. Kesabaran. Kita bertindak supaya keberkatan yang dicari. Konflik indah timbul dan kurang. Dan kita sedar bahawa kita makan gaji adalah atas tuntutan, jawatan yang kena disandang dan juga atas tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kerana kerja itu adalah ibadah. That's why ada kaitan dengan keberkatan itu. Biar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Di dunia ada orang yang nampak, tapi kesan di akhirat, tapi ada kesan pada dunia juga. Ini semua kena mengenai dengan bagaimana seorang itu melihat dengan mata hati. Seperti mana yang Intang yang datang tadi, ia nampak tu orang berkat, orang merasa. Tapi ada orang hebat, ya Allah berikan satu kelebihan. Ada barakatnya. Baru jom mangku contohlah mangku. Baru bayarnya. Usak tak kereta tu contoh. Duit tu lari ke sana. Kenapa? Cek. Rupanya yang ada escape. Tuhan balas dengan macam-macam. Tapi kalau ada iman yang kurang, ia mengatakan bahawa bukan pasal satunya. Ya kasih sikit ni orang yang memikirkan keberkatan dan karas sedikit dia. InsyaAllah boleh diubah. InsyaAllah ya. Itulah kita ni bawakan ya pada pagi ini meraih berkat di tempat kerja. Luar biasa sekali perkongsian oleh Yang Mulia Tuan Haji Nur Husaini bin Haji Muhammad Hussein ya. Pada pagi ini mudah-mudahan ya dapat diambil manfaat ya, pengajaran dan juga iktibar di sebalik yang dikongsikan pada pagi ini. InsyaAllah ada kesempatan Tuan, kita ni akan bersama lagi di lain waktu ya dengan topik yang lain pula insya-Allah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.